Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam juzuk 2 daripada Al-Quran di dalam suratul Baqarah tentang pensyariatan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa pensyariatan puasa itu merupakan salah satu daripada kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada golongan-golongan sebelum ini. Dalam masa yang sama, di dalam juzuk 2 juga menceritakan tentang kutiba alaikumul qital, pensyariatan perang. Dan kita lihat bahawa syariat puasa dan juga syariat perang ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2 Hijrah, iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di Madinah. Sekiranya kita lihat pada pensyariatan perang, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Pensyariatan perang sekiranya ataupun kamu tidak suka, wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an, dan boleh jadi apa yang kamu tak suka itu fahuwa khairul lakum, jadi baik kepada kamu, begitulah sebaliknya. Dalam ayat tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan elemen yang Allah Subhanahu wa taala nak tekankan dalam puasa itu adalah la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Jadi dalam persoalan tentang takwa ini kita boleh faham dari satu sudut ataupun dalam satu aspek yang besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa itu yang mana manusia tidak boleh ataupun sukar untuk riak ketika mana dia berpuasa. Ketika mana seseorang berpuasa, tidak nampak pada wajahnya dia ni seorang berpuasa, berbeza dengan solat, berbeza dengan sedekah, berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain. Ibadat-ibadat yang lain bila mana kita buat boleh jadi diganggu dengan riak kerana orang melihat, mendapatkan penglihatan ataupun pandangan manusia. Tetapi dalam puasa kita tak boleh nak tunjuk pada siapa-siapa bahawa kita ni puasa. Orang tengok muka kita dengan muka orang yang tak puasa sama je. Muka orang puasa dan juga muka orang yang tak puasa sama je. Nak tahu seseorang tu berpuasa, mungkin dia terpaksa mengisytiharkan diri dia ni berpuasa. Atas tujuan apa dia isytihar, itu kita bicara lain kali lah. Cumanya yang kita perlu timbulkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menekankan aspek takwa, iaitu melakukan sesuatu itu hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala itu dengan melalui nilai-nilai puasa. Saya bagi satu contoh. Kenapa Qiyamul Lail, contoh dalam surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila. Kenapa dalam syariat Islam Allah Subhanahu wa taala menggalakkan kepada orang Islam itu untuk bangun Qiyamul Lail? Kerana kalau kita beribadah di siang hari boleh jadi diganggu dengan penyakit riak. Akan tetapi ketika mana di malam hari kita bersembahyang seorang-seorang, menghidupkan malam seorang-seorang, kita tak ada siapa untuk kita tunjukkan bahawa aku sedang beramal. Ini antara elemen takwa yang sebenarnya yang cuba difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi dalam perbincangan tentang takwa, perbincangan tentang puasa, perbincangan tentang kutiba alaikumul qital, kita perlu faham bahawa dalam juzuk 2 Allah Subhanahu wa taala ada menekankan tentang beberapa pensyariatan, aspek-aspek yang berkaitan dengan syariat-syariat, supaya umat Islam kita mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukannya mengikut syariat agama lain ataupun kita mengandai-ngandai dalam melakukan satu syariat. Dalam bab ini juga kita perlu faham bahawa dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba sa'imin
laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Hadis yang pertama, Nabi SAW menyatakan bahawa man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, pembohongan dan sebagainya, wal amala bihi, dan juga tidak meninggalkan perlakuan amalan yang didasari dengan dasar penipuan, pembohongan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa-apa ganjaran ke atas keletihannya meninggalkan makan dan minum, iaitu berpuasa. Iaitu orang berpuasa tapi berbohong. Itu dalam hadis yang pertama. Dalam hadis yang kedua yang biasa kita dengar, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi, berapa ramai orang yang berpuasa tetapi ia tidak memperolehi apa-apa daripada puasanya itu, illal ju' wal 'atash, melainkan kelaparan dan juga dahaga. Jadi di sini kita perlu kaitkan berdasarkan hadis ni dan berdasarkan syariat puasa yang diturunkan pada 2 Hijrah dan juga ayat yang saya ceritakan tadi berkenaan dengan pembohongan dan juga puasa. Seperti mana yang kita kaitkan tentang elemen takwa, yang mana kita tak boleh nak menceritakan kepada orang bahawa aku ni berpuasa. Orang tengok muka kita dengan tengok muka orang yang tak berpuasa, mukanya sama sahaja. Jadi di sini kita perlu lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kita supaya berpuasa dengan benar. Benar-benar berpuasa. Bukannya bermain-main dalam ibadat, bukannya memperolok ataupun tidak serius dalam ibadat seperti mana yang kita buat ibadat hanya menunjuk kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala nak kita bersifat benar, bersikap benar terhadap amal ibadat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi, bahawa Nabi mengaitkan di antara berpuasa dan juga pembohongan. Sebab apa hari ini banyak timbul masalah apabila sudah menjadi perkara biasa seseorang itu berbohong. Sedangkan dia berpuasa. Dia berpuasa, dia merasakan bahawa puasa itu satu kewajipan, dia berpuasa. Tapi dalam masa yang sama, dia merasuah, dia berbohong, dia menipu dan sebagainya. Seolah-olah puasanya itu tidak membawa kepada elemen takwa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tanamkan kepada kita. Jadi berbalik kepada yang saya sebutkan tadi, bahawa puasa itu sendiri nak menyuruh orang supaya bersifat benar. Benar dalam tindakan, benar dalam kata-kata, dan juga benar dalam ibadat dan sebagainya. Kalau kita lihat hari ini pelbagai ideologi, yang mana yang ideologi yang sedang tersebar menjadi praktik bagi ramai orang, khususnya ahli politik di seluruh dunia, antaranya pragmatism, realism, populisme dan sebagainya, yang mana ketiga-tiga ideologi ini sangat berkaitan dengan pembohongan, penipuan, olok-olok, lakonan dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW ada sebut dalam satu hadisnya yang saya bacakan tadi, bahawa yang mana Nabi SAW pesan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, siapa yang tidak dapat meninggalkan pembohongan ataupun tidak dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang berdiri di atas pembohongan, maka puasanya itu hanya sia-sia. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajar kita dengan bersifat benar. Maka di sini kita perlu tahu bahawa berpuasa itu mengajar kita supaya kita meninggalkan sebarang unsur pembohongan, termasuk perbuatan dan juga tindakan yang berteraskan kepada penipuan. Antaranya seperti mana ideologi yang saya ceritakan tadi tentang realism, pragmatism, populisme. Ketiga-tiga ini boleh dilihat bahawa ia sangat berteraskan kepada penipuan dalam tindakan, penipuan dalam perbuatan. Kalau kita lihat contoh realism, satu pemikiran yang digagaskan oleh Niccolo Machiavelli, yang mana teras dan akarnya itu juga datang daripada falsafah Yunan sebenarnya.
yang mana dia melahirkan satu pemikiran realism, iaitu pemikiran yang berteraskan kepada matlamat menghalalkan cara untuk mencapai satu-satu matlamat, mendapat pengaruh, mendapat kuasa politik dan sebagainya, maka boleh guna apa cara sekalipun cara itu berlanggar dengan moral dan sebagainya. Sekalipun cara itu terpaksa berbohong, menipu di sana dan di sini, semata-mata untuk meraih pengaruh, kerana matlamatnya adalah pengaruh. Begitu juga kalau kita lihat dalam pragmatism, ataupun kita kenal satu lagi pemikiran yang dikenali sebagai opportunist, iaitu sikap suka mengambil peluang, dengan jalan yang tak betul, Kalau pragmatism boleh diterjemahkan dengan mudah sebagai makan keliling. Dengan kawan ni dia boleh rembat, kawan ni boleh rembat. Kalau opportunis disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Muzabzab itu boleh kita faham dengan opportunis ataupun opportunis pragmatis, iaitu untuk makan keliling, mendapat keuntungan untuk peribadi, maka dia boleh untuk mencari-cari peluang tersebut dengan cara apa sekalipun terpaksa menanggalkan prinsip, sekalipun terpaksa menggadaikan pegangan dan sebagainya. Jadi kita lihat opportunis itu, mengambil peluang itu digambarkan dengan ayat muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula, iaitu mereka yang terkeliru sama ada nak pergi ke belah sini ataupun nak pergi belah sini. Sebab apa? Sini ada untung, sini pun ada untung. Sini boleh makan, sini boleh makan sini. Jadi prinsipnya sangat nipis. Maka dalam tafsir, kalau kita lihat bagi ayat muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula ini, yang mana menyatakan bahawa diumpamakan sebagai seekor kambing. Yang mana kambing bila mana dia follow kawanan kambing, lalu di hadapan dia ada dua kawanan yang terpecah. Seekor, satu kumpulan sebelah kanan, satu kumpulan sebelah kiri, maka kita akan lihat bahawa kambing yang di belakang itu tadi, dia akan sekejap pergi sini dan sekejap pergi ke sini. Patah balik pergi sini, patah balik pergi sini. Jadi itu digambarkan, menceritakan tentang perkataan muzabzab, iaitu mereka tidak ada pegangan yang tetap. Mereka mencari-cari di mana ruang yang lebih menguntungkan mereka. Manakala populisme itu boleh kita lihat sebagai lakonan. Lakonan semata-mata untuk menampakkan ataupun meraih pengaruh ataupun matlamat yang ingin dicapai. Populisme dikaji oleh Barat sendiri bahawa ia adalah satu ideologi yang nipis. Ideologi yang nipis tu maksudnya dia tidak ada pegangan yang betul-betul tebal untuk berpegang di sini ataupun berpegang di sini. Sebaliknya dia boleh berubah-ubah. Dia boleh bertukar-tukar dan dia boleh berlakon untuk mempersembahkan bahawa aku adalah seorang yang ini ataupun aku adalah seorang yang ini. Hakikatnya populisme itu boleh kita bayangkan, boleh kita fahami dengan falsafah tin kosong. Isinya tak ada, lebih mengutamakan gimmick. Ilmunya tak ada, bekalannya tak ada, tetapi cuba ditonjolkan bahawa dia adalah seorang yang berisi, sedangkan itu hanya penonjolan yang bersifat tidak benar. Jadi dalam berpuasa ini kita perlu faham bahawa Nabi SAW suruh meninggalkan. Dengan puasa itu, Nabi nak supaya dengan puasa itu kita boleh meninggalkan sebarang elemen pembohongan dan juga mana-mana perbuatan, tindakan yang didasari, yang mana terasnya adalah penipuan. Pembohongan bukan hanya dengan lidah, boleh jadi dengan tindakan, yang mana tindakan itu sudah pasti lahir daripada perbuatan-perbuatan ataupun lahir daripada ideologi seperti mana yang saya sebutkan tadi. Sebab itulah di akhir zaman banyak unsur-unsur pembohongan, yang mana kita lihat antaranya Allah Subhanahu Taala sebut dalam suratul Kahfi tentang akhir zaman, yang saya ada bacakan dalam juzuk yang pertama hari itu. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dunia itu bukan adalah sesuatu yang
bukan hakikat ataupun bukan hakiki. Yang mana bumi itu bersifat ataupun dunia itu bersifat akan hancur, akan musnah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya kita tidak terlalu kejar dunia sehingga meninggalkan akhirat. Jadi dunia itu hanya sekadar perhiasan, gunakan dunia itu untuk akhirat dan keluarkan diri kita daripada berbohong dan juga bertindak atas dasar pembohongan ataupun perbuatan-perbuatan pemikiran-pemikiran yang berteraskan kepada pembohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.